Selepas menolak kenaikan pangkat, prestasi seorang pekerja gudang mula merosot di dalam pekerjaannya sehingga akhirnya dia telah dipecat oleh majikannya. Selepas berminggu-minggu mencari menerusi Google bagaimana untuk membunuh orang supaya mereka boleh mati dengan mudah, Ying Jingman yang berusia 24 tahun membawa parang ke tempat kerjanya di mana dia mendetak salah seorang daripada 3 majikannya sehingga mati. Dia juga telah mendetak bos keduanya sehingga cedera parah, manakala seorang lagi majikannya sempat menyelamatkan diri. Suspek bertindak sedemikian kerana merasakan majikannya telah memberi sejumlah wang yang rendah sempena Tahun Baru Cina. Ia telah dipenjarakan selama 20 tahun pada Rabu 9 Jun 2021 atas satu pertuduhan pembunuhan dan satu lagi kerana menyebabkan kecederaan parah dengan menggunakan senjata yang berbahaya. Selain itu, dia juga menghadapi 8 pertuduhan lain termasuk menahan orang awam dengan cara yang salah dan ugutan. Bagaimana kisah ini bermula? Mari kita ikuti kisah ini. Seorang lelaki warga negara Malaysia dikenali sebagai Ying Jingman telah bertindak membunuh majikannya di Singapura. Mengimbau kembali di awal penglibatan Yi di syarikat itu, dia dikatakan seorang pekerja yang sangat berdedikasi. Teman wanitanya yang bekerja di syarikat yang sama telah mengajak Yi untuk bekerja di syarikat itu. Syarikat ini diterajui oleh 3 pengarah iaitu mangsa pembunuhan Ling Jingji yang berusia 29 tahun, mangsa yang cedera parah dikenali sebagai Lim Ming Kyo berusia 30 tahun dan mangsa ketiga yang sempat menyelamatkan diri iaitu Rian Pan Zai Jing berusia 29 tahun. Ia mula bekerja sebagai pekerja gudang di syarikat itu di Sungai Kadut pada Mac 2017 sebagai pekerja mengangkat barang ke trak penghantaran. Pada mulanya, dia menunjukkan prestasi yang baik di tempat kerja dan dipuji oleh majikannya kerana sikap yang rajin. Pada sambutan Tahun Baru Cina 2018, majikannya telah memberikan wang sagu hati kepadanya bernilai $999 Singapura sebagai penghargaan di atas prestasinya yang baik. Tidak cukup dengan itu, majikannya juga menawarkan kenaikan pangkat Yi sebagai pengurus gudang dan menaikkan gajinya sebanyak $300 Singapura. Ini akan menjadikan gaji bulanan Yi sebanyak $2,000 Singapura. Walau bagaimanapun, Yi telah menolak tawaran itu dengan alasan tidak mahu beban dan tekanan kerja bertambah. Bermula September 2018, setelah menolak tawaran itu, prestasi kerja Yi bertambah teruk. Dia mula tidak menyiapkan kerja dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh syarikat. Bukan itu sahaja, malah dia tidak memberikan bukti perubatan menunjukkan dia sakit apabila tidak datang bekerja. Antara 1 Disember 2017 sehingga 12 Mac 2019, ia tidak hadir bekerja selama 69 hari. Majikan-majikannya mula berasa curiga dengan tingkah lakunya dan memberikan amaran kepada Yi. Namun, Yi mula menyimpan dendam terhadap majikannya dikenali sebagai Mr. Lin dan Mr. Lee. Hal ini kerana Yi merasakan apa yang dilakukannya tidak salah dan amaran yang diterima adalah tidak munasabah. Malah dalam satu keterangan Yi di mahkamah menyifatkan Mr. Lin sebagai seorang yang degil dan tidak berguna. Di samping itu, dia menganggap majikannya itu hanya menumpang hasil kekayaan keluarga. Februari 2019, Yi mula mengalami insomnia yang mana menyukarkan dirinya untuk tidur malam. Setiap malam apabila hendak tidur, dia mula membayangkan menetap majikan-majikannya dengan rakus. Rancangan diatur di dalam benak fikirannya. Selepas membunuh majikannya, dia akan menamatkan riwayat hidupnya kerana takut menjadi buruan pihak polis dan tidak mahu bimbang untuk mencari wang lagi. Keadaan bertambah buruk apabila pada 12 Februari 2019, teman wanita Yi menelefonnya mengatakan bahawa Mr. Lin mahu memecatnya. Dan ketika itulah, Yi betul-betul nekat melaksanakan cita-citanya membunuh majikannya. Rancangan itu diceritakan kepada teman wanitanya yang dia akan membeli parang. Parang itu disembunyikan di dalam beg dan dia menuju ke pejabat untuk berjumpa dengan Mr. Lin. Yi bersama teman wanitanya ke pejabat majikannya dan semasa itu teman wanitanya merasakan ada satu objek keras dan berbentuk ganja di dalam beg Yi. Wanita itu cuba memegang namun ditepis secara kasar oleh Yi. Dua majikannya memutuskan untuk tidak memecat Yi, malah memberikan dia peluang kedua dengan menyuruhnya mengambil cuti 1 bulan dan selepas itu bekerja dengan gaji yang lebih rendah. Di saat itulah Yi menangguhkan niatnya untuk menamatkan riwayat hidup majikannya. Sepanjang bulan Februari 2019, Yi kebanyakannya tinggal di rumah yang dia sewa bersama teman wanitanya. Semasa tinggal bersama, teman wanitanya melihat perubahan sikap yang ketara terhadap Yi. Dia mula banyak menghabiskan masa dengan bermain permainan di telefonnya. Wanita itu juga pernah memeriksa sejarah carian internet di telefon Yi dan menemui beberapa topik yang ganjil seperti cara mati dengan cepat dan cara membunuh orang supaya mereka boleh mati dengan mudah.
Pada Mac 2019, Yi kembali bekerja di syarikat itu, tetapi prestasinya tidak bertambah baik. 6 Mac 2019, Yi sekali lagi mengambil cuti tanpa sebab dan membingungkan majikannya. Pada 11 Mac 2019, Yi memberitahu teman wanitanya bahawa dia letih dan tidak mahu pergi bekerja kerana marah. Wanita itu menamparnya dan menyuruhnya pulang ke Ipoh, malah sanggup menawarkan untuk membeli tiket bas untuk Yi. Pada pagi hari yang sama, seorang majikan lain dikenali Mr. Pan telah menghantar mesej teks kepada teman wanita Yi dengan mengatakan bahawa Yi tidak perlu kembali bekerja dan dia telah pun dipecat. Wanita itu memajukan mesej itu kepada Yi sambil menambah, "Anda tentukan sendiri." Yi menjadi sangat marah selepas membaca mesej dan memutuskan untuk menyerang ketiga-tiga majikannya itu. Dia mendapatkan semula parang yang dibelinya sebelum ini dan membawa pisau lain bersamanya. Sebelum keluar rumah, dia sempat membuat carian internet sama ada dia akan dihantar pulang ke Malaysia selepas ditahan kerana kesalahan membunuh. Kemudian dia menghantar mesej kepada Mr. Pan untuk menanggung akibat daripada keputusan yang telah dilakukan. Di dalam mesej itu juga Yi mendakwa dia telah dilayan seperti pengemis kerana dia hanya diberikan satu ampau bernilai $20 Singapura untuk tahun baru Cina tahun itu. Ia tiba di pejabat pada pukul 12.55 tengah hari. Dia berjalan ke arah Mr. Lee dan duduk di mejanya dan mengelar lehernya dari belakang. Dia kemudian berjalan ke arah Mr. Lin dan menghayunkan parang beberapa kali ke arah belakang tengkuknya. Beberapa pekerja menyaksikan serangan itu. Yi kemudian mengacukan parangnya ke arah Mr. Pan dan melemparkan ampau merah yang diberikan Mr. Pan kepadanya sebelum ini. Dia menyuruhnya Mr. Pan untuk memakannya dan Mr. Pan pun akur dengan arahan itu. Kemudian Yi menutup pintu dan menghadang pintu dengan kabinet bagi tidak membenarkan sesiapa pun dapat masuk ke dalam pejabat. Dia kemudian mengancam pekerja lain dengan pisau dan mengugut rakan sekerjanya untuk tidak menelefon polis. Yi memberitahu Mr. Pan, "Saya tidak ada jalan untuk pergi," dan menikam dirinya sendiri di perut dengan pisau sebelum mengelar pergelangan tangannya. Semasa dia rebah ke lantai, Yi muntah dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Mengapa kamu semua perlu memecat saya? Saya tidak ada cara lain untuk pergi." Mr. Lin disahkan mati di tempat kejadian oleh paramedik. Dia mengalami pelbagai kecederaan termasuk luka sepanjang 19.5 cm di lehernya, manakala Mr. Lee mengalami kecederaan termasuk luka di kulit kepala, kecederaan di muka dan patah rahang. Ia pula dirawat di hospital kerana luka pada hati akibat kecederaan tikaman dan luka di pergelangan tangannya. Dia didiagnosis dengan gangguan kemurungan. Akhirnya pada 9 Jun 2021, Yi yang berusia 24 tahun telah dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun di Singapura. Kesimpulannya, masalah mental ini bukanlah sesuatu penyakit yang boleh dipandang ringan. Ianya dapat memberikan kesan yang buruk kepada seseorang dalam jangka masa yang tertentu jika tidak mendapatkan rawatan yang sewajarnya. Tiada salahnya pergi berjumpa dengan psikiatri. Stigma negatif masyarakat yang menganggap mereka yang berjumpa pakar psikiatri ini gila dan tidak waras haruslah ditepis. Bertindaklah sebelum terlambat. Semoga kita boleh mengambil iktibar daripada kes ini. Sekian, terima kasih.